Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya Profesor Mada Dr. Hasnah Turan dari Fakulti Pendidikan UKM. Saya pensyarah dalam bidang pendidikan khas di situ dan saya pun ada 2 orang anak yang mengalami autism. Beberapa hari yang lalu, 6 hari bulan September, saya ada buat satu video di YouTube mengenai apakah perkara-perkara asas yang ibu bapa boleh buat untuk bantu anak yang mengalami autism. Dan antara perkara-perkara asas tu yang saya bagi tahu tu adalah spend time dengan anak, main dengan anak. Ini untuk attack dia punya kecacatan social interaksi dan kecacatan social komunikasi. Kemudian saya kata kena ajar anak kemahiran urus diri, makan, minum, pakai. Sebab nanti kalau anak tak boleh urus diri, nak pergi sekolah susah. Kemudian yang ketiga saya kata uruskan tingkah laku anak. Jadi pagi ini saya nak fokus kepada yang kedua, iaitu kemahiran urus diri. Sebab saya rasa yang ni senang dan ada elemen-elemen dia yang boleh menjadi asas kepada intervensi kita untuk anak kita. Jadi sebelum kita ulang balik ya, saya ulang balik apa itu definisi autism. Saya rasa saya akan sentiasa ulang-ulang supaya orang ingat, sebab orang selalu salah faham autism ini apa ya. Jadi autism ni adalah kecacatan dari segi kemahiran social interaksi, social komunikasi, dan juga dia mempunyai imajinasi yang terhad. Sebab tu dia suka buat benda yang mengulang-ulang. Jadi apabila kita nak ajar kemahiran urus diri pula, yang kita kata urus diri itu apa? Makan, minum, tidur, dan yang paling penting sekali adalah toilet training. Toilet training. Toilet training ni kalau anda ada anak yang 3, 4, 5 tahun, mesti ingat sebelum anak pergi ke sekolah pada usia 7 tahun kita kena settlekan toilet training. Okey. Dan saya rasa saya akan buat satu video khusus tentang macam mana nak tackle anak-anak yang ada masalah makan. Pagi, petang, siang, malam nak makan Ferrero Rocher saja, ataupun untuk lunch dengan dinner nak makan KFC saja. Saya rasa saya nak buat satu video untuk tu. Dan juga saya akan buat satu video pendek khusus untuk anak-anak yang ada masalah tidur. Jadi video ni adalah untuk bercakap tentang kemahiran urus diri secara am. Jadi kita ada anak autism, macam mana kita nak pastikan anak boleh urus diri secara baik, dan kalau boleh ni kita nak elakkan daripada dah menjadi masalah. Okey. Yang pertamanya sekali, tuan-tuan dan perempuan, kita kena pastikan anak ada rutin yang teratur. Dan bila kita bercakap tentang rutin yang teratur ni, dia bukan elok untuk anak autism saja. Semua kanak-kanak sebaiknya dibesarkan, dididik dengan rutin yang teratur. Dan rutin yang teratur ni bukan saja baik untuk anak-anak, sebenarnya baik untuk semua manusia. Contohnya kan, dalam ilmu kesihatan kita dah bagi tahu tidur tu sekurang-kurangnya, kalau orang dewasa lah, sekurang-kurangnya 7 hingga 8 jam. Kalau you tak cukup tidur, you out lah. Makan, kena makan makanan yang berkhasiat. Kalau asyik makan Ferrero Rocher je, makan KFC je, kesihatan out. Jadi sebenarnya rutin yang teratur ni bukan saja elok untuk anak autism, elok untuk semua kanak-kanak, elok untuk semua manusia. Jadi ini tentang rutin yang teratur ini, dia bersangkut paut dengan budaya keluarga juga. Cakap terang lah, macam keluarga saya, rutin kami huru-hara. Saya ni bukanlah seorang yang teratur, cakap terang, tetapi I try. Dalam huru-hara keluarga kami tu ada juga rutin lah. Contohnya anak-anak saya kan, dia tahu bila bangun, sarapan, duduk di mana, sarapan apa, lepas sarapan letak pinggan, lepas tu mandi, walaupun huru-hara macam mana pun hidup kita. Contohnya mak-mak sekarang, mak bekerja, bapak bekerja, tak ada bibi, semua mak kena buat. Jadi makan food panda saja. Dalam kita huru-hara hidup kita tu, kita cuba set rutin. Supaya, kenapa rutin ni penting tau kepada anak autism? Sebab anak yang ada autism ni, dia akan bertingkah laku lebih baik, dia akan berkembang lebih baik bila dia tahu apa kita punya expectation daripada dia. Maksudnya bila dia bangun tu, setiap hari, sejak aku celak mata ni, setiap hari bangun, ini adalah rutin aku. Bangun, gosok gigi, mandi, tukar pakaian, breakfast,
Lepas tu naik kereta, mak hantar pergi ke rumah pengasuh ke. Di rumah pengasuh pun ada rutin di rumah pengasuh. Habis petang, mak datang ambil balik. Mak bapak akan bawa pergi ke taman ke apa ke. Lepas tu mak akan sibuk. Jadi kan bila ada rutin yang sama setiap hari, anak tu kan dia dah tahu tak what's coming next. What's coming next. Apa yang seterusnya. Sebab untuk anak autism yang tak boleh nak pick up cue, macam anak-anak tipikal, dia tahu, oh kalau muka mak macam ni, mak marah aku kena macam ni. Oh kalau ayah suara macam ni, aku kena macam ni. Anak-anak autism dia clueless. Tetapi kalau tiap-tiap hari ada rutin yang sama, okey, bila dah lepas mandi, mak suruh duduk di meja, oh food is coming, makanan datang, aku kena makan. Okey, jadi yang pertama sekali kena ada rutin yang teratur, kerana rutin yang teratur tu ada impact ke atas tingkah laku anak. Sebab apa? Sebab anak tahu apa nak expect. Dia boleh jangka apa yang akan berlaku. Okey, dah kita susun rutin yang elok, kita buat pula mini rutin. Maksudnya kalau makan kena duduk, kalau makan kena habiskan makanan dalam pinggan. Kalau lepas habiskan makanan dalam pinggan, nanti kena bawa, bila dah besar sikit, bila dah 5, 6, 7 tahun, kita ajar dia bawa pinggan pergi ke sinki. Tapi kalau anak 2, 3 tahun tu, kita expect dia, oh waktu makan lebih kurang dalam 15 minit kena duduk, kena habiskan makan. Kalau kita tak latih tu, kalau kita tak latih anak, apa yang akan berlaku? Anak berjalan, tak apalah, anak berjalan, kita ikut belakang buntut. Anak asyik sikit, cuk, bagi makan. Cuk. No. Kita yang tentukan apa rutin anak tu. Jadi kalau masa anak kecil-kecil tu dia dah mula oh nak makan tak nak duduk, jangan ikutlah. Jangan kita ikut anak kena ikut kita. Jadi kita dah ada rutin for the whole day. Setiap aktiviti tu kena ada rutin dia. Okey, contohnya kalau mandi, first of all buat apa, gosok gigi dulu ke, cuci muka dulu, mandi ke apa. Lepas tu bila keluar bukan lari bogel-bogel lari masuk bilik, mak akan balut dengan towel ke. Jadi bila kita punya aktiviti tu ada konsistensi, anak lebih mudah nak faham. Okey, jadi first of all kita susun. Dan rutin ni actually-nya dia sangat penting apabila kita nak latih anak kita untuk tidur dengan baik. Okey, jadi kita dah establish rutin, dan dalam setiap rutin tu pun kita ada mini rutin. Bila makan buat macam mana, bila mandi macam mana dan sebagainya, gosok gigi dan sebagainya. Okey. Now, saya nak undur sedikit. Bila anak usia dalam 2-3 tahun tu, kebanyakan aktiviti tu kita bantulah, macam gosok gigi dan sebagainya. Janganlah pula nanti anak baru 2 tahun setengah, you expect anak boleh mandi sendiri. Jadi kita kena ada expectancy lah. Mungkin bila dia dah umur 4 tahun 5 tahun tu, kita dah mula latih dia untuk mandi secara berdikari dan sebagainya. Dia kena ikut had umur juga. Okay, right. Jadi kemudiannya tu, kita nak fokus kepada macam mana kita nak ajar anak kita mandi. Macam mana kita nak ajar anak kita, masuk bilik air, buka pipe shower, berdiri bawah tu, kemudian ambil sabun, sapu tangan dulu, tangan kanan dulu, sapu tangan. Macam mana kita nak ajar benda-benda. Dia ada banyak step. Jadi setiap kemahiran urus diri yang kita nak ajar tu, kita pecahkan kepada step-step yang terkecil. Kalau katakan anak tu kecil, kita tak payah ajar banyak-banyak step sekali. Jadi kita pilih saja. Contohnya kita nak apabila anak kita mandi, apabila anak kita mandi, kita boleh pilihlah dalam banyak-banyak step tu yang mana satu kita nak ambil. Contohnya semasa sabun badan. Semasa sabun badan, anak 2-3 tahun kita yang tolong sabunkan. Kita sabunkan tangan, sabunkan apa. Okey, dah habiskan sabun. Okey, dah sabun, sekarang kita nak bilas, dan kita tunjukkan ke pipe shower. Jadi dia tahu bahawa ini masanya aku bukakan pipe shower. Jadi maksudnya dalam banyak-banyak rutin tu kan, pelan-pelan kita pilih satu saja kita ajar. Kita ajar. Kemudian bila anak dah tahu buka pipe air, kita ajar. Okey, bilas tangan, dua-dua belah tangan, bilas kaki, bilas badan. Okey, dah lepas dikuasai satu,
Minggu depan bila dia kuasai, kita ajar the next one. Kemudian kita ajar the next one, kita ajar the next one. Jadi sebab itu saya selalu kata dalam bidang pendidikan khas, terutamanya untuk ajar anak yang mengalami autism, perkataan magicnya adalah istiqamah. Istiqamah tu maksudnya kita ajar tiap-tiap hari pada setiap rutin, tetapi dalam rutin yang banyak tu kita pilih satu unit saja kita ajar. Kemudian bila anak dah dapat, oh pandainya, lepas tu okey, set target yang baru. Okey, contohnya kita nak ajar anak kita makan. Saya dengar ramai ibu bapa yang komplain kata, anak saya bila makan dia saya letak je pinggan, dia akan lari tengok tu ni, dia akan datang dekat tepi meja tu sambil berdiri suap makan. Lepas tu dia lari. Lepas tu dia datang kat meja dia, itu anak ke lembu ke apa kan. Jadi kita kena didik lah, sebab kalau kita tak didik di rumah kita tak kisahlah anak nak makan depan TV ke, nak makan dekat meja sambil berdiri ke, tetapi isunya adalah nanti anak akan masuk prasekolah, anak akan masuk sekolah. Bila anak masuk ke sekolah, pergi ke kantin, dia ada tata tertib makan dekat kantin. Tak adanya dia nak berlari-lari, ada orang nak kejar dengan pinggan nasi ke. Jadi kita kena ingat bahawa kita bukan saja tak apalah di rumah lantaklah macam, we are preparing our child for the next step in his life, iaitu nak pergi ke sekolah. Okey, jadi contohnya nak ajar anak makan. Satu, anak tak boleh duduk makan, dan dua, anak tak reti nak suap makan. Jadi okey, untuk rutin makan, target kita adalah kita nak anak boleh duduk makan dan anak boleh suap makan. Masalahnya kita dah tersilap. Setiap kali dia makan, kita biarkan je dia berlari-lari. Ni macam mana ni nak paksa dia duduk balik? Jadi kita buat secara beristiqamah. Sentiasa ingat perkataan istiqamah tu. Jadi hari ini waktu makan malam, katakanlah kita selalu makan malam tu 15 minit ke 20 minit ke, jadi kita paksa dia duduk 1 minit saja. Aiman duduk juga. Kalau katakan selalunya dia tak duduk langsung kan, berlari-lari datang makan, kita kata Aiman duduk 1 minit atau 2 minit atau 3 minit duduk. Dah lepas dia duduk 1 minit 2 minit, okey, kau nak lari-larilah. Kau nak makan sambil berdiri, makanlah. Okey. Jadi minggu tu kan kita paksa dia duduk 2 minit atau 3 minit. Memang macam saya kadang-kadang tengok anak-anak autism yang meronta-ronta ni, maaflah saya orang tua, saya pula dari utara, macam bergelut dengan lembu kerbau. Macam tu. Saya pun ada anak autism 2, memang dah lalui fasa-fasa tu. Okey. Jadi minggu yang pertama kita paksa dia 3 minit. Lepas tu kita tengok kan, pada hujung minggu pertama tu dia punya meronta-ronta tu dah makin kurang. Dia boleh duduk lah, dia boleh duduk. Kita expect 3 minit, dia boleh duduk 1 minit je. Okey, tak apa. Minggu depan kita expect dia duduk 3 minit, kita lajak kepada 5 minit. Kemudian minggu depan kita lajak kepada 6 minit. Selepas 6 minit, kau nak lari-lari lah. Lepas tu minggu lagi sekali kita expect dia duduk 8 minit, minggu lagi sekali 8. Macam itulah pelan-pelan kita tambah masa yang kita expect dia duduk di meja, sampailah dia boleh duduk di meja sama dengan abang adik kakak, sampailah sesi makan tu habis. Itu bab duduk di meja sewaktu makan. Kita fokus kepada suap. Okey. Jadi anak tak boleh suap, nak pegang pun tak boleh, apa pun tak boleh. Okey. Jadi apa yang kita buat adalah kita sambil tiap minggu kita expect dia boleh duduk lebih lama tu kan. Okey. Jadi minggu pertama yang kita expect dia duduk 3 minggu tu, kita nak suruh dia suap makan 2 kali je. Ajar dia pegang sudu dan suap. Tak apalah masuk ke tak masuk, bertabur tak apa. Okey, pandainya Aiman makan. Tunggu dia kunyah, habis dia kunyah, ajar dia pegang tangan dia, ajar suap sekali lagi, ajar suap sekali. Pandainya. Jadi kan minggu tu kan kita target dia, kita nak ajar dia suap dua kali suapan saja. Kemudian minggu depan 3 kali suapan, minggu depan 4 kali suapan. Istiqamah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, untuk anak-anak berkeperluan khas, untuk anak istimewa, termasuklah anak autism, sebab tu kita kata intervensi awal itu adalah sangat penting. Sebab kita nak ambil masa untuk ajar dia orang tu. Anak-anak ni bukan hari ni ajar, esok dapat. Tak. Sebab itu kalau kata tahu anak itu autism 2 tahun setengah, mula 2 tahun setengah. Kalau tahu anak autism tu 3 tahun, mula ajar anak 3 tahun. Kalau dia 3 tahun kita ajar dia kan 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Jadi maksudnya kita ada 4 tahun. Jadi 4 tahun kalau kita ajar duduk di meja, minggu ni 3 minit, minggu depan 5 minit. Dalam 4 tahun tu macam
Macam-macam benda kita boleh ajar dengan menggunakan kaedah istiqamah. Ajar mandi pun okey. Minggu ni nak ajar dia buka pipe untuk shower saja. Kemudian minggu depan kita nak ajar dia pakai towel. Minggu ni dah kuasai buka shower, okey. Minggu kedua buka shower, tutup shower. Minggu ketiga buka shower, tutup shower, pegang towel. Bit by bit. Jadi faham tak maksud saya? Maksudnya kita ajar dia dikit-dikit. Itu saja. Dan mak bapak kena istiqamah lah. Dan semasa kita ajar mak bapak, semasa kita ajar anak kita ni, kita akan rasa stres. Ya Allah Tuhanku, anak aku 3 orang. Semua senang-senang. Kenapa yang ni macam ni? Yang itu tu nanti saya buat satu video lah. Macam mana kita nak berdamai dengan takdir yang Allah Ta'ala bagikan kepada kita. Okey, saya berhenti kat sini. Saya summarikan. Untuk ajar anak kemahiran urus diri, kita kena pastikan kita ada rutin yang teratur untuk anak kita, dan rutin ini membantu anak untuk faham apa yang akan berlaku kemudiannya, apa they know what to expect, what's coming next. Okey, yang itu. Dan dalam setiap rutin tu, mandi, makan, minum, tidur dan sebagainya, rutin pergi ke taman ke, kita kena ada rules dia atau mini rutin dia yang kita ajar dikit demi dikit. Contohnya makan, macam mana nak duduk di meja, macam mana nak suap makan. Okey, kalau tak jelas, saya boleh buat video yang lain. Tulis soalan di bawah. Saya akan cuba fahami apa yang tuan-puan tak faham dan saya akan jelaskan. InsyaAllah saya akan buat 2 lagi video tentang kemahiran urus diri ni. Satu untuk fokus kepada isu makan, satu lagi untuk fokus kepada isu tak boleh tidur sampai pukul 3-4 pagi, lepas tu tidur sejam 2 jam, bangun pukul 7 pagi dan sebagainya. Okey tuan-tuan dan perempuan, sampai di sini saja. Saya harap video saya ini bermanfaat. Kalau bermanfaat, boleh tak tolong like dan subscribe? Sebab kalau like dan subscribe, nanti kita boleh maklumkan tentang video-video saya ni kepada ibu bapa yang lain, supaya kita boleh hentikanlah ibu bapa merana kerana ada anak autism dan teraba-raba dan tak tahu apa nak buat. So all the best. Bye. Assalamualaikum.